Antara sembelihan itu, waktu dia ialah mula masuk waktu sembelihan korban ialah apabila berlalu masa sekadar 2 rakaat salat Aidil Adha dan khutbah 2 khutbah yang ringkas selepas terbitnya matahari pada hari yang pertama Aidil Adha. Dalam istilahnya, matahari itu naik segala kurang. Kalau hari ini mungkin pukul 9 pagi, kita boleh kita sembelih. Contohnya masuk waktu orang panggil syuruk, masuk matahari. Kemudian selepas itu dengan qadar 2 rakaat sembahyang, kemudian 2 khutbah, lepas itu kita boleh sembelih haiwan korban. Berterusan waktu melaksanakan ibadah korban ini sehingga sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Kita hari raya 10 Zulhijjah. Sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah, yang ini hari yang ketiga selepas hari raya yang pertama sebelum terbenam matahari, maka kita boleh sembelih sepanjang masa tersebut, siang, malam dan sebagainya. Boleh sembelih. Cuma malam makruh. Boleh sembelih. Apabila menjelang 1 Zulhijjah, makruh bagi mempunyai korban, yakni orang yang menyembelih ibadah korban, memotong rambut dan kuku sebagaimana yang kita telah bacakan hadis. Sunat bagi mempunyai korban tadi, orang yang nak ambil korban dia sembelih sendiri, sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak ada sendiri, paling ini dia tengok macam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hantar Fatimah radhiyallahu taala anha supaya pergi tengok sembelihan korban yang dia nak sembelih. Sunat bagi orang yang nak berkorban tadi menyaksikan haiwan korban yang dari sembelihan. Dia tengok. Kalau tak boleh juga, masuk je. So, wakilkan kepada orang lain. Semasa menyembelih binatang korban juga disunatkan. Ini ada pada tentang sembelih. Disunatkan juga dia baca bismillah. Kemudian berselawat ke atas Nabi. Menghadapkan binatang itu ke arah kiblat di atas rusuk kiri. Maknanya kita lepaskan binatang itu rusuk kiri. Di atas rusuk kiri dia dalam keadaan haiwan itu menghadap kiblat. Kemudian bertakbir sebelum membaca bismillah ke selepasnya, kemudian membaca doa, Allahumma hada minka wa ilaika wa taqabbal. Allah ini adalah darimu, untukmu, kerana-Mu, bukan untukmu, kerana-Mu, dan terimalah wahai Tuhan. Itu adalah doa yang pernah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi adab dia sembelihan tadi. Kalau hanya cukup baca bismillah cukup. Tetapi untuk meraihkan adab-adab itu ataupun sunnah-sunnah Nabi itu, maka kita laksanakan semua. Dari segi pembahagian daging korban, ada dalam beberapa riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haiwan korban ini sebaiknya daripada seekor haiwan ataupun seekor haiwan korban yang kita sembelih itu, ada bahagiannya untuk fakir miskin, ada bahagiannya untuk jiran tetangga dan kawan-kawan, ada bahagiannya untuk si pelaku korban tadi, orang yang menyembelih haiwan korban. Maknanya pembahagian daging korban yang paling afdal ialah dibahagi 3. Satu untuk diri dan ahli keluarga, satu lagi untuk teman, kawan kerabat, jiran tetangga, walaupun jiran tetangga yang telah kaya raya tak ada masalah kita pergi kepada dia, dan satu lagi ialah untuk fakir miskin. Itu ibadat korban dari segi pembahagian daging kita. Maknanya tak kan kadang-kadang ialah ada orang hidup berebut. Tak semestinya kan kalau kita masuk bahagian korban 7 bahagian, tak semestinya kena bahagi 7. Tak semestinya kena bagi macam tu dulu. Kan kalau lah 7 orang dah ambil bahagian 2-3 kilo sudah cukup, yang lain tu dibahagikan, itu pun sudah ni. Sudah mengikut apa yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan pula nanti kita nak masuk korban seolah-olah kita nak simpan daging korban untuk kita. Nanti tak akan capai dari segi hikmah ibadah korban. Kadang-kadang orang kampung macam tu jadi. Sebelum kampung bagi dia simpan daging dia, makan dari keluarga dia. Iyalah masuklah tapi tak sampai. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa at'imul ba'isal fakir. Daripada ibadah korban yang kamu lakukan, berikanlah makan kepada ba'is, orang-orang yang kesusahan, fakir dan orang yang fakir. Itu antara tujuan utama ibadah korban yang dilaksanakan. Kalau memang sama-sama sudah jadi
ialah jadi korban tetapi takmid apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, kena ada bahagiannya untuk orang fakir miskin. Kenyataan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maksudnya maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lain berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ada dalam ayat wa at'imul jah'. Ada ayat yang lain pun seumpama dengan ayat dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi. Ada juga Allah Ta'ala sebut tentang supaya bahagian korban ini diberi kepada orang yang fakir, orang yang lapar, orang yang susah. Ada sedikit tambahan ini dalam mazhab yang keempat, supaya benda ini kadang-kadang kita berada dalam buntu. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab yang keempat, kita sebut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang diiktiraf. Empat mazhab tadi. Apakah daging korban ini boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam? Orang bukan Islam boleh makan tak daging korban? Maksud saya daging korban yang sunat. Sebab korban ni ada dua. Satu korban yang wajib, dua korban yang sunat. Korban yang wajib ialah bila orang tu bernazar untuk korban. Maka korban tu jadi korban wajib. Bila korban tu korban wajib, bukan orang bukan Islam dia tak boleh makan. Orang yang berkorban tu tak boleh makan juga. Korban nazar. Orang yang berkorban untuk korban nazar, dia tak boleh makan daging tu. Dia hanya boleh beri orang. Begitulah juga kepada orang yang bukan Islam. Tetapi korban yang sunat, walaupun mazhab Syafi'i tidak mengharuskan, mazhab Syafi'i hukumnya dia tidak harus beri korban ini kepada orang bukan Islam. Ini korban sunat tadi kepada bukan Muslim, tetapi mazhab Hambali mengharuskannya dan mazhab Malik menghukumkannya makruh. Saya sebut di sini ialah kadang-kadang kita berada di situasi perumahan kita ini sebelah rumah non-Muslim, sebelah rumah kita non-Muslim. Kita biasa buat jamuan, jemput sahabat kita, jiran kita. Kalau kadang-kadang kita sembelih dan kita buat jamuan dan kita jemput orang ramai dan kita rasa bersalah tak jemput kawan kita non-Muslim, ada ketikanya kita boleh berpegang dengan mazhab Hambali, pendapat mazhab Hambali. Tapi prioritinya berdasarkan daripada pendapat tadi, prioritinya untuk dibahagikan kawan korban itu mesti prioritinya orang Muslim dulu. Sehinggalah kalaulah memang ada kalangan orang Muslim tu, hai kaya je. Di kalangan orang, di kalangan kampung kita tu ada non-Muslim yang miskin, maka kita juga boleh berpegang dengan pendapat mazhab Hambali dan minimum mazhab Malik yang menghukumkannya hanya makruh. Okey, itu pembahagian dari korban. Tapi yang saya nak sebut di sini ialah prioritinya biar orang Islam. Prioritinya orang Islam dulu, orang Islam khususnya orang Islam yang miskin. Beberapa kesilapan dalam ibadah korban yang kita kena jaga tuan, ialah kita tidak boleh melaksanakan ibadah korban ini sebelum waktunya. Malam raya nak sembelih, kadang-kadang sembelih dah. Dia tak jadi korban, dia jadi sembelih biasa. Lepas tu boleh buat kendang makan. Tak boleh. Maknanya kalau nak dikira sebagai hewan korban mesti ikut masanya. Ini selepas solat hari raya Aidil Adha sehinggalah berpanjangan sebelum hari raya yang keempat terbenam matahari. Yang ini pun kena perhatikan. Sebab banyak perkara dalam Islam ni terjadi dengan lafaz. Dan akad tu lafaz semua. Korban nikah bukan buat apa-apa pun lafaz dia. Aku terima nikahnya. Jadi nikah. Lafaz dia. Jual beli pun lafaz. Akad dia panggil. So dalam kita sembelih haiwan korban nanti, lafaz tu kena jaga. Untuk kita beri sumbangan kepada orang yang bekerja, tukang lapang ke, tukang sembelihnya dan sebagainya, jangan kita guna lafaz upah. Dia akan jadi naik. Bila kita berikan daging korban itu dengan lafaz ataupun lafaz upah, sama ada tukang sembelih ataupun tukang bekerja, haiwan korban yang kita sembelih itu tak jadi korban, dia disembelih biasa. Sebab upah itu dia telah mengurangkan nilai daripada ibadah korban, haiwan korban yang kita sembelih. Sebab itu kena berjaga-jaga. Ada orang dia peruntukkan
kepala ni upah kepada tukar seni. Tak boleh. Kena tukar. Tentu kena tukar. Nak bagi kepada tukar seni, tapi dengan lafaznya ialah sumbangan. Sebagaimana kita beri kepada orang lain. Bukan dengan niat upah. Dia akan menyebabkan tak jadi korban. Ini perbahasan dalam. Kemudian kena waspada juga dalam kita melaksanakan ibadat korban, anak jaga diri daripada nak menunjukkan orang dan sebagainya. Sebab antara perkara yang penting dalam ibadat korban ini adalah takwa. La yanala Allah al-ruha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tak sampai pada Allah dagingnya, darahnya, hewan korban yang kita sembelih itu, tetapi yang sampai ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kena waspada juga pembaziran daging korban. Simpan dalam peti, kita punya bahagian orang berbagi dan sebagainya sampai penuh freezer. Akan saya tak makan-makan berbulan-bulan buang. Itu pembaziran. Kalau kita rasa kita tak mampu nak habis, kita orang bagikan pada orang lain. Jangan lakukan pembaziran dengan hewan korban yang kita terima atau daging korban yang kita terima. Kemudian juga jangan jadikan korban kita itu adalah untuk kumpulan-kumpulan tertentu saja. Ya, semua dapat ibadah korban tadi, semua dapat bahagiannya, khususnya golongan fakir miskin. Itu antara perkara yang kita nak sama-sama. Kita setiap tahun masuk cuma nak refresh dari apa yang kita tahu, kita dapat tahu, yang kita tahu buat dari tentang pengetahuan ibadah korban. Kelas ni dah mungkin balik tak. Esok kita tutup kelas ibadah bahagian ibadah korban yang kita sama-sama hendak di belakang sana. Tahun ni kita tak buat di banyak sangat nak kempen di Kamboja, di Vietnam. Cuma kita kempen pertamanya untuk Semenanjung Malaysia. Kalau nak masuk Semenanjung Malaysia masa itu kita nak buat kat Pengarang. Pengarang ni kawasan orang tepi pantai, orang yang miskin dan sebagainya. Kawasan kampung-kampung sekitar tu ada bahagian dia. Yang keduanya ialah untuk Sabah dan Sarawak. Kita fokus orang terdekat dan kita Sabah Sarawak ada masa bahagiannya akan dilaksanakan. Dan yang ketiganya untuk Syria. Untuk Syria ni sebab itulah tempat yang paling kritikal untuk hari ini di kawasan penempatan di sempadan Turki, Jordan dan sebagainya. Mereka duduk di kemah-kemah biasa, tuan-tuan boleh Google tengok macam mana penempatan mereka sana, makanan susah dan sebagainya. Itu yang kita nak buat. Kita ada wakil kita yang akan pergi nanti untuk bawa sumbangan tersebut masuklah serta ialah ibadah korban sampai dia adalah merupakan sumbangan kita kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Syria untuk bantu mereka yang susah. Yang rasa ada kurang sikit kewangan dia masuk dekat Pengarang di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak. Dia punya bahagiannya tak sampai RM200, tak sampai RM200. Tuan panggil kalau RM500 tuan panggil tak tahu lah sebelah tangan dia ataupun sebelah orang panggil celah gigi lah bahasa kita yang celah gigi sama-sama lah kita sama laksanakan yang kita buatkan insyaAllah. Semoga ibadah korban yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam